Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah minggu ini bersama saya Zaim Zamani. Syawal di Sudan terus dicemari darah. Meskipun lebih 500 jasad telah terkubur, namun angka itu tidak sekali meredakan konflik, malah kian memburuk. Gara-gara perebutan kuasa nyawa orang awam terus menjadi teruhan. Malah nilai kemanusiaan semakin lenyap di perang yang tiada kesudahan. Usaha gecatan senjata 72 jam yang dicapai antara Angkatan Tentera Sudan serta pasukan separa tentera Rapid Support Force RSF sebelum ini dilihat gagal menghentikan ketegangan. Malah lanjutan 72 jam lagi, gecatan senjata baru-baru ini terus dicabuli apabila beberapa siri pertempuran masih berlaku di Khartoum dan merebak ke bandar Omdurman dan Bahri. Kedua-dua sosok pemimpin ini memilih untuk terus bersengketa meskipun mempunyai pilihan untuk berunding secara aman. Mereka saling tuduh-menuduh atas keganasan dan serangan yang tercetus di serata negara ini sehingga memusnahkan banyak premis dan bangunan. كما ترون انه بجاي مسجد بتاع السوق المركزي اتدمر نهائي. كل الدكاكين اللي في السوق ما في دكان تجور باقو بفتح لفوق من قوة الانفجار. كل الدكاكين ده ابوابها انكمشت وتحشمت من فوق يعني ما في حاجة. Tentera Sudan setakat ini menegaskan pasukannya sudah mengawal sebahagian besar kawasan namun sukar merampas Khartoum dari RSF. Pertempuran yang masuk minggu ketiga ini dilapor turut merebak ke wilayah Darfur yang sedia bergolak akibat perang saudara sejak 2 dekad lalu. Menurut maklumat kumpulan hak asasi Darfur Bar Association, sekurang-kurangnya 52 terbunuh dalam beberapa serangan di kawasan kejiranan di Bandar El Jenina selain di hospital, pasar dan bangunan kerajaan. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Antonio Guterres mengulangi kebimbangannya bahawa konflik itu boleh merebak ke negara lain di rantau ini. The power struggle in Sudan is not only putting that country's future at risk, it's lighting a fuse that could detonate across borders, causing immense suffering for years and setting development back for decades. Sejak konflik tercetus 15 April lepas, lebih 4,200 cedera, manakala ratusan ribu terpaksa menyelamatkan diri ke negara jiran. Pergelutan berterusan di utara Khartoum turut menyebabkan penduduknya terperangkap tanpa kemudahan asas, malah sukar untuk melarikan diri. Apa sebenarnya berlaku di Sudan? Pertempuran sengit di ibu negara Sudan, Khartoum dan beberapa bandar berdekatan pada dasarnya berlaku kesan daripada perebutan kuasa oleh kepimpinan tentera di negara Afrika itu. Sejak rampasan kuasa daripada kerajaan interim yang dipimpin Perdana Menteri Abdallah Hamdok pada 2021, Sudan dikendalikan Majlis Jeneral diketuai pemimpin tentera iaitu Abdel Fattah al-Burhan dan timbalannya Muhammad Hamdan Daglo atau lebih dikenali sebagai Hemedti yang mengetuai RSF. Namun kedua-dua kepimpinan tentera ini saling bertikam lidah berhubung hala tuju negara bagi membentuk sebuah kerajaan. Pertikaian terutama yang mencetuskan konflik ini adalah rancangan untuk memasukkan 100,000 tentera RSF ke dalam Angkatan Tentera Sudan dan siapa yang akan memimpin pasukan baharu. Turut dipersoalkan pihak mana yang bertanggungjawab yang melepaskan tembakan pertama sehingga krisis ini terus membarah dan menyebabkan 400 nyawa melayang. Baik, serangan terhadap kemudahan awam seperti hospital disifatkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagai melanggar undang-undang dan norma perang. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesahkan lebih 60% kemudahan penjagaan kesihatan di Khartoum ditutup selepas sebahagiannya musnah di bedil. PBB turut memberi amaran kekurangan makanan, air dan ubat-ubatan. Malah dikuatiri krisis kemanusiaan akan bertambah buruk. Global Hijrah berehat seketika kembali selepas ini.
Alhamdulillah bertemu kembali. Ketika gecatan senjata 72 jam tidak dipatuhi kedua-dua pihak, tempoh waktu itu juga kritikal buat rakyat asing serta penduduk Sudan untuk keluar dari garisan krisis. Manakala bagi penduduk Sudan pula, pilihan yang mereka ada hanyalah mencari perlindungan di negara jiran, iaitu di Mesir, Republik Chad dan Ethiopia. Selepas 2 minggu krisis tercetus, banyak negara mula menggerakkan misi membawa keluar warga masing-masing dari Sudan dengan menggunakan jalan air, menerusi Laut Merah dan laluan udara. Antara negara yang telah membawa keluar rakyat mereka dari Sudan ialah Amerika Syarikat, Arab Saudi, Britain, Jerman, Sepanyol, Mesir dan Perancis. Rakyat Lubnan yang ditemui ketika tiba di pelabuhan Sudan memberitahu AFP keadaan di Khartoum amat tragis, malah dia tidak dapat melupakan pengalaman terkepung di wilayah itu selama 7 hari. حاليا الخرطوم تركناها فعلا حزينه ما فيها حدا. الابنيه تبعنا الاستثمار تبعنا استثمارات كثيره صارت على الارض تدمرت. انا طلعت بهيل كنزي بهيل بيجامه هو اللي طلعت منهم بعد 17 سنه. Selepas melalui detik mencemaskan ketika berada di negara bergolak itu, suasana bertukar menjadi hiba di sepadan Rafah ketika menyambut 172 pelajar Palestin yang tiba di Gaza. Menurut salah seorang daripada mereka, keadaan di Sudan amat sukar di mana peperangan berlaku di banyak kawasan di Khartoum. طبعا انا يعني قاعد في السودان من 2016. طبعا لا يخفى على الجميع الظروف القاسيه في السودان وظروف الحرب الاهليه اللي قامت بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني، وهي الظروف القاسيه لا يفرق منها يعني قياده السودان. Turut selamat tiba di tanah air 385 warga Indonesia yang menaiki penerbangan dari Jeddah. Tidak terkecuali Malaysia yang berjaya membawa keluar 30 warganya dengan bantuan Arab Saudi sebelum kesemua mereka menaiki penerbangan dari Jeddah. Apa nasib rakyat Sudan selepas ini? Selepas mengharungi pergolakan politik yang panjang, penduduk di negara termiskin di dunia itu pasti lebih derita berdepan kesan perang saudara yang entah bila akan berakhir. Bekas Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok memberi amaran jika konflik ini tidak dihentikan segera, ia bakal menjadi perang saudara terburuk dunia, bahkan lebih besar dari perang di Syria, Yaman dan Libya. Semoga saudara Islam kita di sana terus diberikan perlindungan. Sekian Kawal Hijrah. Saksikan lebih banyak isu dunia dan ummah minggu hadapan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.